Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Dewan Perniagaan Melayu Malaysia amat berbangga kerana Datuk Seri Shafie Hamdan dapat bersama dengan kita untuk menyatakan perkara-perkara yang berkaitan dengan Bumiputera di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi kita menganjurkan supaya kerjasama Bumiputera dari segi ekonomi berjalan di Semenanjung, di Sabah dan di Sarawak. Umumnya mengetahui bahawa kedudukan ekonomi golongan Bumiputera di Sabah dan Sarawak merupakan antara yang terendah di negara ini. Bahkan kerajaan melalui agenda pelaksanaan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 telah meletakkan komuniti Bumiputera Sabah dan Sarawak sebagai salah satu daripada 9 kumpulan sasaran bersama-sama dengan golongan ini isi B40, miskin tegar dan rentan ekonomi, masyarakat dalam transisi ekonomi, orang asli, orang kurang upaya, belia, wanita, kanak-kanak serta warga emas. Dalam pada itu, penglibatan ekonomi Bumiputera ini dari segi perdagangan dan industri masih terlalu kecil sebagaimana yang digambarkan dalam WKB 2030 dengan nilai aktiviti perdagangan dan perindustrian Bumiputera hanyalah RM81 bilion pada tahun 2014 berbanding 354 bilion oleh bukan Bumiputera. Pada masa yang sama, kebergantungan masyarakat Bumiputera pada pendapatan daripada gaji masih terlalu tinggi sehingga 80%, sekaligus meletakkan mereka sebagai pekerja dan pengguna sahaja, bukannya sebagai pengeluar ataupun majikan. Pembentangan RMK12 oleh YAB Perdana Menteri dengan 18% peruntukan pembangunan khusus untuk wilayah Sabah dan Sarawak perlu memfokuskan kepada peningkatan aktiviti ekonomi dan perniagaan Bumiputera sebagai sasaran utama di setiap peringkat pelaksanaannya, agar nisbah jurang antara wilayah dapat dikurangkan daripada 2.6 kepada 1.5 untuk Sabah dan daripada 1.5 kepada 1.2 untuk Sarawak menjelang 2030. Justru demi mencapai hasrat dan cita-cita tersebut, Dewan Melayu sebagai pertubuhan mewakili perniagaan dan istiisas Melayu terbesar di Semenanjung bersedia berkolaborasi dengan pertubuhan-pertubuhan perniagaan dan perdagangan Bumiputera di Sabah dan Sarawak bagi membentuk satu jalinan persefahaman yang lebih tuntas dan senada, khususnya dalam perkongsian kemahiran dan kapasiti ahli, serta memaksimalkan ruang dan peluang ini untuk mempentingkan tahap daya saing serta keboleh pasaran usahawan merentas wilayah. Yang kedua yang kita bincangkan adalah berkenaan dengan Dewan Melayu menolak ratifikasi CPTPP. Berkenaan perjanjian CPTPP, dahulunya dikenali sebagai CPPA, yang dianggotai Malaysia dan sedang melalui proses ratifikasi, Dewan Melayu konsisten untuk menolaknya dan mendesak agar proses ratifikasi tersebut ditangguhkan oleh kerajaan pimpinan YAB Datuk Seri Ismail Sabri dengan serta-merta. Nisbah ketidaksamaan antara kaum dan wilayah yang masih tinggi memerlukan pelan tindakan serta hala tuju yang lebih terarah buat kaum Melayu di Semenanjung dan masyarakat Bumiputera Sabah dan Sarawak. Ini terpaksa dilakukan demi memastikan jurang tersebut dapat dirapatkan dan mereka tidak tercicir dalam arus pembangunan atau dinafikan peluang untuk meraih nikmat serta kelebihan sebagai warga negara Malaysia. Walaupun Malaysia bergantung pada hasil perdagangan, kedaulatan negara dan hak warga negara mesti didahulukan. Sekiranya CPTPP berkuat kuasa, maka sebarang usaha untuk merapatkan jurang tersebut bukan saya akan terlarang dan menjadi lebih sukar, bahkan tindakan-tindakan demikian boleh pula dicabar di tribunal antarabangsa oleh syarikat asing yang mahukan peluang serta keistimewaan yang sama dengan syarikat tempatan. Kesimpulannya, Sabah dan Sarawak telah menjadi sebahagian daripada keluarga Malaysia
lebih 6 dekad lamanya. Sudah sampai masanya sempadan politik dan wilayah yang telah membantutkan pembangunan ekonomi Bumiputera diruntuhkan agar citra negara Malaysia yang makmur, inklusif dan mapan benar-benar dapat dizahirkan. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih banyak. Pertama saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Saudara Halim, Pengerusi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, dan rakan-rakan beliau yang memberi ruang kepada saya pada hari ini untuk sedikit sebanyak menjelaskan, menerangkan tentang perjalanan badan ini untuk meletakkan usahawan golongan Melayu Bumiputera di negara ini di landasan sebaik mungkin. Dan setelah mendengar beberapa isu masalah yang timbul dan cadangan pandangan untuk meletakkan supaya ianya di masa akan datang akan dapat kita meneruskan perjuangannya, dan berhubung kait dengan apa yang telah dinyatakan oleh Deputua tadi, Comprehensive Progressive Trans-Pacific Agreement, yang ada satu perkara yang perlu dihalusi, dirungkai sebaik mungkin untuk memberi manfaat kepada Malaysian, ya, khususnya golongan Bumiputera dan juga orang Melayu di negara ini. Kerana ini merupakan satu perkara yang cukup dekat dengan jiwa mereka juga, dan saya difahamkan perkara ini ada hubung kaitnya dengan SME, ya, Small and Medium Scale Industry. Menyedari hakikat bahawa ini merupakan satu backbone penyumbang ekonomi, bukan hanya dari segi revenue, bahkan juga daripada sudut peluang pekerjaan di negara ini cukup besar. Small and medium scale industry, selama ini kita dalam pemerintahan ingin melahirkan orang middle income earner, ya, dan diantaranya ialah SME, usahawan-usahawan di pertengahan yang boleh memberi sumbangan, bukan hanya meningkatkan keupayaan pendapatan mereka. Mereka juga sebagai satu landasan untuk memberi peluang pekerjaan, job creator kepada anak bangsa kita di negara ini. Jadi kita harus teliti secara mendalam, bukan hanya atas landasan oleh kerana kita nakkan pelabur asing datang dalam negara kita untuk membangun negara. Itu memang perkara yang kita tidak boleh lakukan, itu penting, but not at the expenses of getting foreign investment coming in, and we deprive the right and the opportunity for local businesses. Ini penting bagi kita untuk menyelaraskan, ya, bagaimana menghalusinya. Bukan berarti bahawa ianya tidak ada kebaikan, tapi kita tidak ingin lihat bahawa kedatangan pelabur ini akan mengengkong dan juga menyekat bagaimana pertumbuhan small and medium scale industry yang ada di negara kita. Dan kita nakkan bukan hanya mereka melahirkan produk perkhidmatan di dalam negara, tapi kita nakkan juga mereka ini menembus pasaran antarabangsa. Tapi perundingan ini haruslah dihalusi, bukan at expenses. Kita nak pelabur daripada luar, but penetration di peringkat antarabangsa, pasaran yang jauh lebih luas tak dapat kita manfaatkan, but we have to forgo some of what is opportunity yang ada, ruang lingkup untuk kita berkecimpung sebagai peniaga, ada keupayaan dia, bukan hanya berjaya untuk melahirkan sumbangan revenue kepada negara kita, tapi juga peluang pekerjaan kepada anak bangsa kita, ya. Dan ini saya harap apa yang telah disuarakan itu satu perkara yang penting, dan saya juga tekankan bagaimana supaya usahawan seumpama ini Melayu dan Bumiputera dapat juga melihat kerangka kerjasama dengan orang-orang kita, rakyat Malaysia yang ada, masyarakat Cina, Tionghoa yang ada, untuk melihat supaya kita dapat perkuatkan peniaga-peniaga di dalam negara kita, ya. Dan saya juga menekankan tentang bagaimana supaya keupayaan kita, kejayaan kita dalam kehidupan itu berlandaskan dengan kita punya merit, ya, mesti ada keupayaannya. Dan ini penting bagi kita selaku usahawan. The world is very competitive. For us to penetrate, untuk menembusi pasaran, kita mesti ada daya saing yang begitu baik, bukan hanya dari segi produk perkhidmatan yang kita nakkan, price is competitive, but at the same time produk itu mampu untuk meraih permintaan masyarakat terbangsa. Tapi yang penting kepada kita dalam negara kita, ya, jangan nanti terhakis
ya, jumlah peniaga-peniaga yang ada, khususnya SME, ini kebimbangan dia. Ya. Jadi saya berharap perkara ini akan dapat diketengahkan di landasan-landasan yang sepatutnya. Ya. Saya memberi sokongan kepada apa yang diperjuangkan untuk membolehkan supaya perkara seumpama ini progressive agreement ini dapat kita halusi ya sebelum ia dimeterai di peringkat seterusnya. Terima kasih. Any question? Kalau lihat selain daripada perniagaan, bisnes, anak tempatan, apakah sebenarnya perlu ratifikasi ini kerana sudah bertahun sudah perkara ini tidak dilaksanakan, tapi mungkin kerana kita tengok sekarang ni dah nak pilihan raya, dia muncul lagi, bukan hanya dari skop perniagaan tapi secara keseluruhannya, perlu atau tidak sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat, tapi kita tidak nakkan supaya dalam perjanjian ini akhirnya tidak menguntungkan ya negara kita dan juga rakyat di peringkat usahawan-usahawan Melayu, Bumi Putra yang ada. Ini penting kepada kita. Ya, bukan atas pertimbangan politik semata-mata untuk meraih sokongan daripada pengundi-pengundi yang lain. Dalam we must, macam saya tekankan, we must have clarity in our values yang ada. Apa yang kita nak perjuangkan bukan setakat untuk nak meraih sokongan. Ya, kita nak letakkan landasan negara ini sebagai sebuah negara yang cukup kompetitif. Ya, bayangkan hari ini kita dah jauh ketinggalan berbanding dengan negara-negara rantau ASEAN yang ada. Dahulu Vietnam pelajari daripada kita, begitu juga Indonesia. Ya, takat ini saya berani nyatakan we are lagging behind. Dari segi itu, bukan hanya kita boleh menarik pelabur dalam negara ini dengan cara kaedah tertentu. Ya, we are resourceful country, bukan hanya dari segi bahan mentahnya, bahkan juga dari segi human resource yang ada. School very human resource yang begitu baik sekali, which can offer to the world. But at the same time kita kena pastikan supaya kita dapat suburkan pembangunan ekonomi negara kita dan dapat dirasa, dinikmati oleh rakyat di negara ini. Ya. Kena kita perlu teliti, banyak perjanjian, tapi contoh macam APDL lah, kerjasama rantau untuk melihat keselamatan negara kita, bunyinya sedap. Ya. Kuasa-kuasa seperti United Kingdom, seperti US, seperti Australia bergabung dengan kita. Tapi kepentingan siapa yang kita harus lihat? Ya, China juga bertumbung pada saat ini. Dan kita tidak mahu sebagai negara kita harus lindungi bukan medan peperangan untuk kepentingan kuasa-kuasa lain. Kita tak mahu nanti negara kita sebagai sebuah negara yang begitu sumbernya cukup banyak, keupayaan manusianya cukup baik, kita tak dapat manfaatkan. Ya, kita digunakan sebagai landasan. Penggunaan pelabur asing sebagai satu kaedah is very attractive. Ya, sedap telinga mendengar. Ya, daripada announcement yang kita dengar selama ini, berapa bilion pelabur yang dah ada di dalam negara kita. Tapi kita nak tahu juga, pelabur yang dah datang ini, adakah anak-anak bangsa kita bekerja di situ? Kita tak mahu nanti bila pelabur datang, all the workers is not from there. Ya. Dan kita nakkan supaya pekerjaan di samping pelabur asing ya, datang ke negara kita, tapi anak bangsa kita dapat manfaatnya. This is satu perkara yang kita perlu lihat perincikannya secara mendalam. Walaupun masa itu sebagai satu faktor, tapi kita jangan sangat terburu-buru dalam mengejar sesuatu perkara tapi tak menghalusinya. Nanti besok bila kita terikat dari segi perundangan, kita turut akan menjadi masalah. Ya. And then the penalty will be paid. Ada barangan-barangan mungkin atas environment. Ya. Kelapa sawit yang tak boleh kita ekspor ke situ, they will bring us to court, and that is also another area that we have to be very careful. Ya. Ada lagi?